Okay, sekejap Lama dia nak boleh ke rakam. Okay. So boleh bersedia soalan 1 Aliyah Nabiha. Okay. Nampak dah ke slide cikgu? Nampak dah cikgu. Okay, nampak dah deh. Okay, jadi sebelum kita mula tu, ingatlah apa-apa yang awak buat ni. Okay, apa-apa yang awak buat tu ialah untuk kejayaan awak. So, buat yang terbaik lah. Cikgu nak dengar je hari ni. Cikgu akan tambahkan apa-apa yang cikgu tak puas hati lah. Okay, jadi kita mula dengan Aliyah Nabiha. Okay, Aliyah. Rajah 1 menunjukkan struktur suatu sel tumbuhan. Antara berikut yang manakah benar mengenai X? X ni dia membran plasma, dia bersifat telak memilih. Membran telak memilih ni dia membenarkan pergerakan bebas setengah bahan merentasinya dan menghalang atau menghadkan pergerakan bahan yang lain. So jawapan dia A. Oh, telak memilih. Bersifat telak memilih. Jawapan dia A. Tapi tak sama pun dengan buku. Buku guna telak memilih. So, apa kaitannya dengan separa telak? Boleh terangkan sikit? Memilih ni apa? Memilih ni sebab dia membenarkan sesetengah bahan je orientasi dia. Okey, membenarkan sesetengah bahan sahaja yang memasukinya. So, bila sesetengah maknanya separa. Okey, separa telak. Maknanya separuh je yang boleh masuk. Separa telak ni maksudnya separuh. Telak masuk. Separuh je yang boleh masuk. Jadi maknanya mungkin yang bersaiz kecil sahaja yang boleh masuk. Okey, Aliyah, kalau telak sepenuhnya ni untuk apa? Semua benda boleh masuk. Untuk siapa? Membran plasma separa telak. Kalau telak sepenuhnya tu? Dinding sel. Okey, dinding sel. Okey. Dinding sel. So kalau tengok ni dinding sel. Jadi semua bahan boleh masuk. Besar ke kecil ke semua boleh masuk melalui dinding sel. Sebab dinding sel telak sepenuhnya. Tapi bila sampai dekat membran plasma, telak memilih. Maknanya hanya bahan yang kecil-kecil sahaja yang boleh masuk. Okey, boleh beza Okey, seterusnya soalan 2. Okey, Damia Batrisha. Rajah 2 menunjukkan paramecium yang hidup di air tawar. Apakah yang akan berlaku kepada paramecium itu jika struktur Y tidak berfungsi? A. Meletus. Struktur Y itu vakuum mengecut. Vakuum mengecut ni dia mengawal kandungan air dalam organisma paramecium. Macam mana dia buat? Jadi dia air yang berlebihan dalam paramecium tu akan masuk dalam vakuum mengecut secara osmosis. Lepas tu vakuum mengecut tu dia akan mengembang ke saiz maksimum dia tu. Lepas tu dia akan kecut semula untuk singkirkan air tu. Okey, jadi so kalau proses tak tu ada dipanggil? tu pengosmo kawal aturan. Okey. Okey. So, cara awak nak ingat vakuum mengecut ni bentuk dia macam bintang kan? Bentuk dia macam bunga, macam bintang. So, vakuum mengecut ni fungsi dia vakul. So, air akan masuk dalam vakul, masuk secara osmosis. Baguslah tu, awak boleh kait dengan osmosis. Jadi, vakul mengecut ni bila air masuk, maka ia akan mengembang ke saiz maksimum. Dia akan mengembang ke saiz besar. Jadi dia akan mengecut untuk singkirkan air. Maksudnya macam ni lah. Macam beg plastik lah. Beg plastik besar ni. Tapi bila isi air,
Dia jadi besar dan air tu dah terkeluar. So dia back balik kepada asal. Macam itulah, macam pump. Air masuk. Jadi bila dia dah besar, air dah maksimum, dia akan pump keluar. Singkir air. Jadi macam itulah caranya. Okay. Kemudian mungkin Damia lupa ni. Ni air tawar. Bila air tawar lah. Maknanya hipotonik. Okay, hipotonik. Maknanya air banyak sebab dia tawar. So air banyak akan masuk dalam paramecium, air sedikit secara osmosis. Jadi sebab tu air tu boleh masuk dalam paramecium secara osmosis. So dia masuk secara dia masuk secara osmosis dan masuk. Jadi tindakan dia mengepam air keluar tu kita panggil pengosmo kawal aturan, iaitu dia nak kawal osmosis. Dia nak kawal air yang berlebihan. Jadi apakah yang akan berlaku kalau struktur Y itu tidak berfungsi? Dia tak boleh nak kontrol air. Air duk masuk. Maka jawapan dia A lah, meletus. Pecah lah. Okay. Kalau mengembang saja, dia mengembang tapi air duk masuk, dia meletus. Okay, bagus. Soalan 3, Afrina Akhtar. Afrina Akhtar. Afrina ada ke tak ni? Afrina Akhtar ni antara nama juga ni yang disebut-sebut ni, yang akan dikenakan tindakan ni. Pengetua tak puas hati dia ni, banyak dah cikgu yang komplain tak masuk kelas ni. Okay, so Afrina tak ada so cikgu take note dah ni. Okay, jadi air adalah molekul berkutub. Jelaskan pernyataan tersebut. Okay, so kita tengok deh. Air merupakan sebatian tak organik. Kenapa dia tak organik? Sebab dia hanya terdiri daripada H2O. Dia tak ada C. Kalau dalam ada C, barulah kita kata dia ni adalah sebatian organik. Jadi kalau dia tak ada C, unsur karbon, maka dia adalah sebatian tidak organik. Jadi dia hanya terdiri daripada unsur hidrogen H dan O, oksigen. Molekul air ialah molekul berkutub kerana molekul air ialah molekul yang berkutub kerana elektron yang dikongsi di antara oksigen dan hidrogen akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Kalau awak tengok situ H positif, O negatif kan? Dia oksigen tu dia lebih elektronegatif, negatif. Kekutuban ini menghasilkan ikatan hidrogen. Jadi sebab satu negatif, satu positif, maka dia akan tertarik. Jadi bila dia tertarik, kekutuban ni lah yang mewujudkan ikatan hidrogen dan membolehkan air bertindak sebagai pelarut semesta. Okay dah. Jadi kenapa dia berkutub? Kerana jawapan dia kerana B lah. Sebab dia ada pembahagian cas yang sama. Mempunyai pembahagian cas yang sama. Dia bukan kata dia cas positif saja, dia bukan cas negatif saja. Pembahagian cas yang sama ni maknanya mung positif, aku negatif. O negatif, H positif. So bila positif negatif dia akan tertarik lah. Okay, bila tertarik dia akan membentuk ikatan hidrogen. Okay, dapat Okay, seterusnya soalan 4. Okay, Liana Izzati. Rajah 3 menunjukkan aras tenaga semasa satu tindak balas enzim. Antara aras A, B, C dan D, yang manakah menunjukkan tenaga pengaktifan dengan enzim? Jawapan dia C, sebab A itu hasil tindak balas. D ialah bahan A itu salah sebab hasil tindak balas. Sebab B dah di itu akhir lah. B ialah bahan tindak balas. D tenaga pengaktifan tanpa enzim. Cara nak ingat tenaga pengaktifan dengan enzim, dia lebih rendah. Sebab enzim ni berfungsi untuk mengurangkan tenaga pengaktifan. Sebab kalau ada enzim, tindak balas jadi cepat ke? Jadi dia tak perlu banyak-banyak lah. Sikit je cukup dah. Tapi kalau tak ada enzim, kena banyak.
tenaga pengaktifan. Tapi enzim ni hanya diperlukan dalam kuantiti sedikit saja untuk mempercepatkan tindak balas. So pada guna sikit je, settle dah tindak balas. Okay, yang ni sebab dia di akhir dah. Akhir, so ini adalah hasil tindak balas. Okay, so jawapan dia C. Ingat boleh deh. Maknanya kalau ada enzim, tindak balas sikit, cepat lah berlaku. Bahan tu sikit je, enzim diperlukan sedikit saja. Okay, tapi kalau tak ada enzim, tengok ni. Tinggi, kena buat banyak tenaga pengaktifan. Barulah terhasilnya hasil produk. Okay, soalan 5. Nur Amira. Rajah 4 menunjukkan mekanisme tindakan enzim. Antara yang berikut, yang manakah kesimpulan daripada rajah 4? Pertama, tindakan enzim adalah berbalik. Kedua, tindakan enzim adalah spesifik. Ketiga, enzim tidak dimusnahkan pada akhir tindak balas. Keempat, suhu optimum untuk tindakan enzim ialah 37 darjah Celsius. Jawapan dia B, 2 dan 3. Dia 2 sebab tindakan enzim adalah spesifik. Ini spesifik sebab dia punya tapak enzim tu kalau petak, substrat dia mesti petak. Ataupun kalau dia bulat, enzim bulat, tapak enzim tu bulat, substrat tu pun kena bulat. Lepas tu, 3, enzim tidak dimusnahkan pada akhir tindak balas sebab yang musnah tu produk bukan enzim. Substrat bukan enzim. Dan substrat tu akan jadi produk. Ya, okey. So, awak kena tengok rajah ni sebab dia berdasarkan rajah. Nampak? Dia kata kesimpulan daripada rajah. Jadi, kalau dia kata tindakan enzim adalah berbalik, dia tak berbalik ni anak panah dia pergi je. Anak panah dia pergi sahaja. Kalau dia tunjuk macam ni, barulah kita boleh pilih jawapan tindakan enzim adalah berbalik sebab dia pergi dan balik. Tapi kalau tak ada anak panah macam ni, maka tak boleh guna jawapan tindakan enzim adalah berbalik. So you nampak kenapa cik kata pergi dan balik. Yang kedua, nampak tindakan enzim adalah spesifik sebab ini ialah enzim, ini ialah substrat. So nampak tak bentuk ni dia hanya boleh bergabung dengan bentuk 4 segi. So tindakan enzim tu mesti spesifik kerana enzim ada tapak aktif ni. Dia ada tapak aktif. Jadi tapak aktif ni dia nak bentuk substrat yang spesifik dengannya. Yang ketiga, awak nampak kan, enzim masih kekal pada bentuk yang awalnya. Masih kekal pada bentuk yang pertamanya. Maka enzim tidak musnah pada akhir tindak balas. Enzim tak musnah. Okey. Jadi yang keempat, suhu optimum untuk tindakan enzim ialah 37. Ada ke dalam rajah ni suhu? Tak ada walaupun betul pernyataan ni, tapi ada ke dalam rajah ni? Tak ada. Jadi kita pilih jawapan 2 dan 3. Faham sebab itulah kita kena baca stem soalan tu, dia nak daripada berdasarkan rajah 4. Okey, 1 betul, 4 betul, tapi tidak berdasarkan rajah. Okey, jelas Okey, seterusnya soalan 6, Izzati. Izzati adakah? Sekejap cikgu cek mesej. Kok dia mesej cikgu tak ada. Izzati. Pasal ada. Izzati. Tolong tengok kalau dia ada chatting dengan cikgu. Cikgu, Mak Izzati tak jadi Yoya. Mak Izzati tak jadi. Betul cikgu kena tegar ni. Aduh. Okey. So, Izzati Rajah 5 menunjukkan satu sel haiwan yang sedang mengalami meiosis 1. Berapakah bilangan kromosom dalam sel gamet? Okey. So awak pun tengok dah. Oh, cikgu kata kalau meiosis ni dia ada haploid. Okay, dia separuh. Haploid. Okay, dia tanya berapakah bilangan kromosom dalam sel gamet. Sel gamet ni sel apa? Sel pembiakan. Betul lah, bila sel pembiakan memanglah dia buat
Meiosis. Tapi dia nak bilangan kromosom. Okey, sekarang awak kira lah. Ada berapa kromosom? 1, 2, 3, 4. 2N sama dengan 4. Tapi sebab dia nak bilangan kromosom dalam sel gamet, gamet dia buat meiosis, maka N sama dengan 4 bahagi 2. N sama dengan 2. Okey. Bukan 40 ni. Bukan 23. Sebab dia kata berdasarkan rajah. Dia sebut nak bilangi kromosom rajah ni. So kira lah 1, 2, 3, 4. Ada kromosom ke ni? Okey. Lepas tu 2N sama dengan berapa dalam gambar? 4. Tapi sebab dia meiosis maka N sama dengan 4 bahagi 2. Kena cari sampai jumpa N tu. Sebab apa? Sebab meiosis ni ialah proses pembahagian nukleus atau sel yang berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet. So kalau awak jumpa perkataan pembiakan, gamet, maka dia adalah meiosis lalu. Tapi kalau dia kata sel hati, sel mulut, sel kaki, mitosis. Tapi kalau dia sebut gamet, gamet je, sperma ke ovum ke, itu ialah meiosis. Dan awak kena cari sampai dapat haploid. Dapat haploid. So jawapan dia A. Okay, soalan 7. Alia Farhana. Darjah 6 menunjukkan serumpun padi dalam sawah padi. Apakah hasil respirasi di bahagian akar? Pokok padi tumbuh di kawasan berair yang kekurangan oksigen. Jadi dia berupaya menjalankan fermentasi alkohol. Hasil fermentasi alkohol ialah etanol dan karbon dioksida. Jadi jawapan soalan ni dan etanol, tenaga. Jangan tinggal tenaga tu. So jawapan dia? Jawapan dia B. Okey. Cikgu nak awak tolong tekan sikit. Beri penekanan tentang fermentasi alkohol ni. So kalau awak tengok serumpun padi dalam sawah padi. Padi ni dia memang tumbuh dalam kawasan yang berair. Okey, bertakung. Betul tak? Air yang bertakung. Jadi bila dia tumbuh dalam keadaan yang bertakung, ada air, maka dalam ni kurang oksigen lah. Okay. Bila kurang oksigen, maka dia terus akan buat fermentasi. Okay. Dia tak cukup oksigen. Jadi dia kena buat fermentasi, jenis fermentasi alkohol. Tolong ingat istilah ni. Kalau awak guna buku KBSM, dia guna respirasi anaerob. Salah lah. Okay. Kalau awak guna buku KBSM, dia bawah tajuk respirasi anaerob sebab oksigen tak cukup. Tapi tak boleh. Untuk tajuk KSSM ni awak kena guna fermentasi alkohol. Jadi etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa proses fermentasi adalah bertoksik dan hanya pokok padi sahaja yang boleh tumbuh dalam keadaan ini. Dia boleh tolerate, dia boleh bertoleransi, dia boleh terima keadaan etanol yang dihasilkan. Sebab tu kalau awak pergi kawasan sawah padi, awak macam bau dia tu bau sawah padi lah, macam bau gitu, bau masai gitu. Sebab apa? Sebab akar dia terendam dalam air. Akar dia terendam dalam air. Jadi bila dia buat fermentasi alkohol, maknanya glukosa akan diuraikan, tak ada oksigen. Tengok, mana ada oksigen sini? Tak ada oksigen. Okey, tak ada oksigen. Glukosa diuraikan kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. Berapa banyak tenaga? 210 kilojoule, kena ingat. Okey, kena ingat. Jadi etanol tu ialah alkohol lah. Sebab tu dia panggil fermentasi alkohol. Sebab etanol tu adalah alkohol. Jadi pokok padi menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol menjadi karbon dioksida yang tidak toksik. Sebab tu dia boleh bertoleransi dengan keadaan etanol dia tu yang banyak.
Okey, soalan lagi. Cikgu nak tanya Alia. Alia, kalau dia bagi gambar sini, tadi awak kata akar tu fermentasi alkohol. Tapi kalau dia tunjuk gambar daun pokok padi buat apa? Respirasi aerob. Jadi Baguslah tu. Apa dia buat respirasi aerob? sebab dia ada oksigen yang banyak. Dia dikelilingi udara. Bagus tu. Bagus. Awak boleh kaitkan. So kalau dia tunjuk gambar akar fermentasi alkohol sebab tak cukup oksigen. Tapi kalau dia tunjuk gambar daun dia buat respirasi aerob sebab cukup oksigen. Bagus tu. Boleh. Okey, seterusnya soalan 8. Okey, soalan 8 siapa Farah Ainun. Raja 7 menunjukkan struktur respirasi bagi seekor serangga. Antara bahagian A, B, C dan D yang manakah terlibat dalam proses pertukaran gas? Jawapan dia D, kerana D itu trakeol. Dinding trakea diperkuatkan dengan gelang-gelang kitin supaya trakea menjadi kempis dan beranak akibat tekanan udara yang tinggi. Farah. A itu apa Farah? A itu kutikel. Kutikel. A itu apa? Sekejap cikgu. Nampak tak ni? A tu tempat gas nak masuk. A tu tempat gas nak masuk. Spiracle. Cikgu beri awal-awal tadi supaya awak study. Itu apa? B, kantung udara. Okey, kantung udara. Apa kegunaan kantung udara? Mempercepatkan penghantaran gas respirasi semasa pergerakan badan yang cergas. Katakan contoh belalang tu nak melompat, dia nak terbang. So, dia fungsi kantung udara tu ialah untuk membekalkan apa tadi? Baca balik. Untuk membekalkan gas. Oksigen. Pada kadar yang cepat. Sebab dia simpan dalam ni. Jadi kalau dia nak buat aktiviti cergas kat, dia nak terbang, dia nak melompat, dia akan dapatkan gas tu daripada sini. C tu apa, Farah? Trakea. Okey, so awak kata tadi trakea diperkuatkan dengan gelang kitin. Dengan gelang kitin. Apa beza trakea manusia dengan trakea belalang? Kita ada trakea juga. Apa beza? Tak study. Kalau trakea, dia ada gelang rawan. Trakea kita macam ni juga tapi diperkuatkan dengan gelang rawan. Tapi kalau trakea serangga, ia dikuatkan dengan gelang kitin. Fungsi dia supaya bila gas masuk ni, bila gas masuk tekanan tinggi ni, trakea tidak kempis dan beranak. Sebab tekanan udara tu menolak gas tu dengan tekanan yang tinggi. Jadi dia tak kempis, tak beranak. Okey, kemudian D tu apa D? Trakeol. D? Trakeol. Dan kalau awak nampak ni apa? Yes. So ini adalah sel badan. Jadi mana tempat dia tukar gas? Trakeol lah. Nanti gas akan keluar daripada trakeol pergi ke sel-sel badan. Jadi sel badan akan gunakan oksigen untuk buat respirasi tadi. Okey, bagus. Kita pergi kepada soalan 9. Okey, soalan 9 Ain Yasmin. Ya cikgu. Soalan 9. Rajah 8 menunjukkan sistem respirasi satu organisma akuatik. Apakah penyesuaian struktur P bagi pertukaran gas yang optimum? Jawapan dia C, kaya dengan jaringan kapilari darah. Sebab P
P tu insang. Filamen insang terdiri daripada unjuran nipis dan pipih yang disebut lamella insang yang banyak. Jumlah luas permukaan filamen dalam lamella insang adalah besar untuk memudahkan resapan gas respirasi. Jadi filamen dibekalkan dengan kapilari darah yang banyak untuk pengangkutan dan pertukaran gas respirasi yang cekap. Okay, so awak kata P ialah insang lah deh. P ialah insang. Dan kalau awak perasan, biasa ikan ke, sini ialah operculum. Perasan tak ni operculum. Awak pun seluk bawah operculum tu, awak akan tarik keluar insang. Okay. Jadi apakah penyesuaian struktur P bagi pertukaran gas yang optimum? Kalau kita tengok jawapan A, lengkung insang bertulang, tak ada kaitan. Sebab dia kata lengkung bertulang, tak ada kaitan. Okay, kalau kata permukaan filamen berlapis-lapis tebal, salah. Sebab dia nak nipis ke? Syarat dia mesti kena nipis sebab bila melibatkan gas, gas dia nak meresap masuk, nak meresap keluar. Jadi dia mesti membran tu kena nipis, ingat. Nipis untuk mudah. Kalau yang dah belajar dengan cikgu, cikgu ada bagi cara dia nak ingat. Nipis untuk mudah. Mudah ke apa cikgu? Gas nak masuk, nak keluar. Okey, lepas tu yang kedua, mesti kaya dengan jaringan kapilari darah. Sebab tu kalau awak cabut insang tu, siapa hak masuk dapur, CAK, awak nampak ke insang tu warna merah. Jadi apa dia merah? Sebab dia ada banyak jaringan kapilari darah. Dan bila awak tarik insang, tidak berdarah-darah keluar. Okay, jadi bila banyak jaringan kapilari darah, darah ni untuk mengangkut. Jadi bila banyak, menambahkan kecekapan pengangkutan gas respirasi. Sebab darah ni dia mengangkut gas. Jadi kalau dia banyak, cepatlah. Cekaplah, cepat cekap. Okay. Lagi, kalau dia kata ada sebaris sisir insang, tak terlibat. Okay. Kemudian awak perasan tak, insang ni kan dia berlipat-lipat kan? Berlipat-lipat. Cikgu kata dah bila banyak-banyak berlipat-lipat. Banyak-banyak berlipat-lipat kecil-kecil. Tak ada benda lain. Menambahkan jumlah luas permukaan supaya lagi banyak gas boleh meresap. Dan khusus untuk ikan. Untuk haiwan lain tak boleh guna deh. Khusus untuk ikan, filamen insang sentiasa dikelilingi air. Sebab air ni lembab. Lembab untuk gas larut. Okey, so jawapan dia C. Okey, seterusnya nombor 10. Okey, 10 Aina Bahiyah. Apakah cara utama karbon dioksida diangkut melalui sistem peredaran darah? Jawapan dia C, karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Sebab 70% daripada karbon dioksida tu diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Dia nak cara utama. Oh, dia nak cara utama. Dia nak cara utama. Okey. So, kalau awak ada buku teks dengan awak yang belum hantar ataupun ada yang beli sendiri, cikgu minta awak potong potong jawapan ni. Potong ayat ni sebab ini adalah pembetulan untuk buku teks. Okey, tolong potong siapa-siapa yang ada buku teks dengan awak. Okey, jadi dia nak cara utama, betul lah. Okey, jadi karbon dioksida ni dia tak serupa macam oksigen. Kalau oksigen tak apa, senang. Oksigen diangkut oleh hemoglobin. Okey, dalam bentuk ke apa? Karbok pula dah. Oksihemoglobin. Okey, kalau oksigen tak apa, awak ingat benda ni je. Oksigen campur hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin. Bila dia sampai dekat sel, barulah dia terurai, dia akan bebaskan oksigen tu. Tapi kalau karbon dioksida, tolong ingat, 70% dia diangkut dalam bentuk ion bikarbonat, 23% bergabung dengan hemoglobin, tolong ingat. Yang ni yang pelajar selalu tersilap. Okay, cikgu tulis Kalau karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin, dia jadi karbaminohemoglobin. Tapi kalau karbon monoksida ni bila awak naik kereta berlaku kebocoran gas. Ingat tak cerita yang 4 orang ni? 3 ke 4 budak perempuan yang balik daripada Pulau Jerejak bercuti, dia mati dalam kereta tu. Sebab apa? Sebab bila dia berehat dalam kereta, buka aircon, kereta tu berlaku kebocoran aircon.
So dia membebaskan karbon monoksida. Tanpa kita sedar kita bernafas, gas karbon monoksida masuk bergabung dengan hemoglobin. Lalu dia akan membentuk karboksi hemoglobin. Jangan tukar dengan karbon dioksida. Tolong take note sikit ni. Kalau karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin, dia akan jadi karbaminohemoglobin. Cikgu takut awak tengok benda ni. Oh, ada mono. Cikgu apa ya? Oh, karbon monoksida campur dengan hemoglobin, dia jadi karbaminohemoglobin. Salah dah. Dia jadi karboksi hemoglobin. So, sebab itulah awak tidak, kalau awak berada dalam kereta, orang kata apa, berhenti dekat RNR, tidur ke, matikan aircon. Ataupun kalau nak buka aircon juga, buka sikit tingkap tu supaya gas tu boleh keluar. Takut jadi macam tadi lah. Dia tidur, dia berehat, buka aircon, tutup kunci kereta, kemudian esok jumpa mati dah. Sebab apa? Karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin dalam darah, menyebabkan dia diangkut dalam bentuk karboksi hemoglobin. Dan 7% karbon dioksida terlarut. Jadi dia nak cara utama, maka jawapan dia C. Okey, seterusnya soalan 11, Siti Munirah. Rajah 9 menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan manusia. Antara enzim berikut yang manakah dirembeskan oleh organ X? B. Renin. X2 perut. So sel-sel dinding perut merembeskan jus gester yang mengandungi enzim pepsin, enzim renin, mukus dan asid hidroklorik. Okey, lepas tu apa renin buat? Renin buat apa? Renin pemangkin pencernaan lemak. Renin membangkit pencernaan lemak, ngagut awak. Kalau perut, dia hanya cerna. Dia hanya cerna. Ni nota cikgu ni. Dia hanya cerna Protein. protein sahaja. Kalau mulut, dia cerna karbohidrat. Katakan soalan bagi roti, tepung, nasi, ingat. Oh, mulut cerna karbohidrat. Kemudian daripada mulut turun ke perut. Perut, awak ingat perut cerna protein. Lepas tu cikgu, kalau saya makan daging dekat mulut tak cerna lah. Tak cerna lah. Okey, tapi bila turun ke perut, dia mencernakan protein yang ada dalam daging, ayam, telur. Okey, jadi awak kata tadi apa? Perut, X tu ialah perut. Dalam perut ada apa? Dalam perut ada sel-sel epitelium. So, kena baca nota ni. Permukaan dalam perut, dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium. So, nampak dah dalam perut ni, dekat dinding-dinding tu ada sel epitelium. Sel epitelium, dia terubah suai sampai dia jadi 3 jenis sel. Sel epitelium ni dia mengalami pengubahsuaian struktur menyebabkan dia ada 3 jenis. Kena ingat ni dalam PSR ni. Sel utama merembeskan enzim pepsinogen. Pepsin protein. Ingat gitu. Sel utama merembeskan, mana sel utama cikgu? Ni. Dah. Ni sel utama ni, warna hitam ni merembeskan enzim pepsinogen. Kalau sel peritel merembeskan asid hidroklorik. Kalau sel mucus merembeskan mucus. Tapi soalan ni tak ada sebut pun cikgu. Antara enzim berikut yang manakah dirembeskan oleh organ X? Tak ada pun sebut renin. Okay, jadi renin ni dia bersama-sama dengan sel utama. Maknanya sel utama ni merembeskan pepsinogen dan renin. Okey, kemudian pepsinogen ni dia mencerna protein yang awak makan. Protein dalam ayam, dalam telur menjadi polipeptida. Tapi kalau renin, renin ni fungsi dia untuk mengentalkan susu. Tidak, susu ada proteinnya.
Okay, jadi renin mengentalkan susu dengan menukarkan kasinogen kepada kesin. Kalau dia kasinogen, protein susu larut menjadi kesin protein susu tidak larut. So tak ada dalam buku, dia ada dalam buku silibus lama, nanti you all saling lah. Kena tahulah. Dah. Renin bukan lemak dah, perut hanya cerna protein sahaja. Okay. So jawapan dia B. Cikgu buat apa dia tak ambil trypsin? Trypsin dia masuk dalam stesen lain pula. Ni kawasan perut saja. So perut apa ni ingatlah. Oh dia ada pepsinogen, dia ada renin, lepas tu ada asid hidroklorik sebab dia nak medium berasid tu. Okay, seterusnya soalan 12 apa? Azuha. Azuha. Azuha ada ke tak? Cuba tengok. Oh, Azuha tak masuk. So cikgu dah ni kena ni. Azuha sebab dia pergi klinik. Okay, so cikgu akan baca. Antara sel darah berikut, antara sel darah putih berikut, yang manakah merembeskan heparin untuk mengelakkan darah daripada membeku? Okay, cikgu nak pergi ingat awak. Kena hafal. Okay, sel darah putih ni, kadang-kadang dia tak guna sel darah putih. Kadang-kadang dia guna leukosit. So sel darah putih atau leukosit. Dia ada dia ada dua jenis sel darah putih ni, iaitu jenis granulosit dan agranulosit. Granulosit ni granul. Granul ni apa? Dia butir-butir. Kau nampak tak dalam gambar tu dia ada butir-butir, berbiji-biji. Inilah granul. Jadi kalau agranulosit mana ada butir. Dia tak ada butir-butir. Jadi granul-granul ni maksudnya berbutir-butir, berbiji-biji. Okay, jadi leukosit ada dua jenis iaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit awak ingat band. Jangan benten deh. Awak ingat band. Kenapa dia band? Basophil, eosinophil, neutrophil. Okay, basophil, eosinophil, neutrophil. Okay, so kita tengok basophil dulu. Basophil ni bilangan basophil hak paling sikit dalam darah. Dan fungsinya mengandungi heparin untuk mencegah pembekuan darah. Tak faham cikgu? Okey, dia takut darah awak tiba-tiba beku. Darah awak ni dia tak boleh beku, dia kena sentiasa mengalir. Okey, dia kena sentiasa mengalir. Sekejap. Cikgu masih bersama dengan awak ke ni? Ya cikgu. Sebab cikgu tengok lampu tak nyala cikgu punya ni. Okey, so sebab darah kita tak boleh membeku. Sebab bila darah kita membeku, dia akan menyekat salur darah. Jadi basophil ni dia akan merembeskan heparin. Heparin ni dia tak bagi darah kita membeku. Darah kita kena sentiasa mengalir. Okay, kalau eosinophil, awak nampak tak? Dia ni terdiri daripada dua cuping. Dia macam ni, ear. Awak ingat macam ni? Ear. Ear. Bentuk telinga, dua cuping. Ada satu, ada dua. Ataupun kok ni. Satu, dua. Dia ada dua cuping. Ear. Awak ingat macam tu? Eosinophil, ear. Lepas tu, eosinophil ni cara nak ingat lagi, allergic. E juga. Ear, allergic. Bentuk macam telinga, dua cuping. Oh, allergic. Dia membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindak balas allergic. Siapa-siapa yang ada penyakit asma, leloh, dia ada banyak eosinophil dalam darah dia. Sebab tu dia macam dia terlalu sensitif dengan debu, dengan habuk, ataupun orang jenis ada alahan tu. Makan apa-apa nak butir. Maksudnya awak ni ada banyak eosinophil dalam darah awak. Okay? Kalau neutrophil ni nak makan. Ingat gitu, nak makan. So neutrophil ni cara nak beza dia ada 2, 3, 4, 5 cuping. Banyak telinga dia. Nampak? So 2, 3, 4 cuping. Okay, so fungsi dia nak makan. Nak makan ke apa? Dia nak makan sel bakteria secara fagositosis. Boleh ingat? Okay, kemudian agranulosit pula. Agranulosit ni dia tak ada butir. Sebab apa dia tak ada butir cikgu? Sebab neutrophil dia besar sangat. Nukleus dia besar sangat. Ni, nampak? Nukleus. Nampak ni? Nukleus dia besar sangat.
Okay, so dia ada limfosit dan monosit. So monosit ni kalau tadi nak makan. Hak ni makan. Makan. Hak ni nak makan. Hak ni memang makan. Makan gapo? Dia adalah leukosit paling besar. Dia makan benda besar-besar. Sebab tu monosit adalah macrophage. Gapo dia cikgu macrophage? Dia makan bakteria besar-besar. Menelan bakteria serta sel atau tisu mati secara fagositosis. Sebab tu dia juga dipanggil sebagai macrophage. Jadi awak kena ingatlah, neutrophil nak makan, monosit pun makan. Dua ekor ni jenis makan secara fagositosis. Okay, kemudian agranulosit. Agranulosit ni jenis limfosit antibody. Okay, dia ni satu-satunya yang menghasilkan antibody. Limfosit satu-satunya yang menghasilkan antibody. Cara cikgu ingat anti-lim. Mokcik lim. Okay, anti-lim. Maknanya dia ni limfosit hasilkan antibody. So awak lah ni COVID ni, awak sangat bergantung kepada limfosit. Jadi jawapan dia A, basofil . Okay, soalan 13. Cikgu akan melangkaui masuk tajuk, sehingga pukul waktu tutorial . Okay, seterusnya. Soalan 13 apa? Puteri? Seorang budak lelaki telah terluka jarinya dengan tidak sengaja. Darahnya membeku dengan perlahan. Apakah yang menyebabkan keadaan tersebut berlaku? Saya buat kekurangan vitamin K dalam makanannya sebab vitamin K ni fungsi dia membantu menghasilkan protrombin. Protrombin tu kita nak guna untuk mekanisme pembekuan darah. Nanti dengan pertolongan thrombokinase dengan bantuan ion, kalsium dan vitamin K, dia akan jadi trombin. Dan trombin ni dia akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Fibrin tu layak, dia macam berbenang yang membentuk jaringan. Yang tu layak akan tutup permukaan yang macam terluka apa tu. Okay. So kalau kekurangan vitamin K maknanya protrombin akan jadi kurang. Protrombin kurang maknanya nanti fibrin pun akan kurang. So kalau fibrin kurang maknanya apa tu? Dekat permukaan kita ni fibrin kurang kan, lepas tu darah pembekuan darah tu akan jadi perlahan. Okey, seorang budak lelaki telah terluka jarinya dengan tidak sengaja. Darahnya membeku dengan perlahan. Dia beku tapi dia slow. Kalau orang lain dalam 5-6 minit gitu dah berhenti dah. Dia tak berhenti lagi. Dia beku tapi nanti. Okey. Apakah yang menyebabkan keadaan tersebut berlaku? Jadi kita tengok sekejap . Cara nak ingat, cikgu ingat macam ni. Cikgu ingat benda panjang ni dia akan jadi benda sikit. Pendek. Panjang, pendek. Okey. So kita baca dulu. Pembekuan darah melibatkan satu siri tindak balas kimia yang berlaku dalam darah apabila seseorang terluka bagi menghalang pendarahan berlebihan. Jadi bila awak luka, katakan ni contoh salur darah awak. Tiba-tiba awak terluka. Bila terluka, terbukuk lah. Dia terbukuk. Bila terbukuk tu yang terkeluar habis darah-darah ni, platelet terkeluar, sedah putih terkeluar, sedah merah terkeluar. Okey, jadi protrombin, protein plasma tak aktif dia akan ditukarkan kepada trombin. Platelet yang tergumpal, sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah membentuk bahan pengaktif thrombokinase. Thrombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan menukarkan protrombin kepada trombin. Dia macam ni, bila kita luka, platelet akan pergi duduk dekat kawasan luka ni. Platelet akan pergi ke arah kawasan luka. Okay. Jadi platelet tu akan membentuk bahan thrombokinase. Dia kena nombor 1 tu platelet dulu pergi dekat kawasan luka. Kemudian platelet tu membentuk bahan pengaktif thrombokinase. Dan thrombokinase ni dengan syarat kena ada ion kalsium, dengan syarat kena ada vitamin K. Pak cikgu nak ada kan? Awak makanlah ion kalsium dengan vitamin K. Tapi awak jangan risau, vitamin K ni dia dihasilkan oleh bakteria yang ada dalam usus besar awak.
Tapi kalau awak nak suruh bagus, awak makanlah. Okey, awak makan makanan yang ada ion, kalsium dengan vitamin K. Sebab kedua-dua ni, ion, kalsium dan vitamin K akan menukarkan protrombin kepada trombin. Cikgu, kalau saya tak makan vitamin K, lambatlah protrombin ditukarkan kepada trombin. Faham? Lambat. Dia tukar tapi lambat. Okay, jadi protrombin akan ditukarkan kepada trombin. Bila ada trombin, trombin akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Dan fibrin ni dia macam sarang labah-labah. Katakan ni contoh tempat luka awak, dia akan tutup macam sarang labah-labah. Dia akan tutup macam sarang labah-labah. So darah tak boleh terkeluar, darah pun tersekat, tak boleh keluar. So lama-lama darah yang melekat-lekat dekat fibrin ni, dia akan jadi lama-lama jadi beku dan dia jadi keruping. Sebab tu kalau awak tengok bila awak luka, akan terhasilnya keruping. Dan awak pun akan tarik. Jadi bila keruping tu tertanggal, tercabut, maknanya awak dah sembuh daripada luka lah. Awak dah betul-betul sembuh dah. Awak jangan tarik keruping tu. Kalau awak tarik, dia akan meninggalkan parut. So biarkan dia tertanggal dengan sendirinya. Okey, jadi jawapan dia, darah dia membeku dengan perlahan. Kenapa? Sebab dia kurang vitamin K lah. Kalau dia ada vitamin K, tak apa, cepatlah protrombin tukar kepada trombin. Tapi lo ni kurang. Kalau awak kata, cikgu, kurang penghasilan heparin. Heparin ni untuk beku, untuk elak beku darah, salah. C, kandungan darah dalam badan, salah. Darah mengalir, salah. So jawapan dia A. Okay. Soalan ni cikgu rasa tak payahlah. Banyak senang je soalan ni. Okay, soalan 14. Ni Nur Ain Zurin. 14. Darjah 10 menunjukkan struktur N dalam sistem limfa manusia. Struktur N adalah limfa. Apakah akan terjadi kepada manusia sekiranya N gagal berfungsi? Jawapan dia B. Keupayaan mempertahankan badan daripada jangkitan berkurang kerana nodus limfa berfungsi menghasilkan dan menyimpan limfosit yang terlibat dalam penghasilan antibodi untuk melawan patogen. Betul. So, struktur N ni ialah nodus limfa nodus limfa. Awak tengok dia banyak dekat kawasan ni, tengok dekat kawasan ni, paling banyak dekat sini. Okay, dekat awak punya tonsil pun ada nodus limfa. So fungsi nodus limfa ni untuk pertahanan badan. Sebab nodus limfa, awak ingat begini, limfa, limfosit. Nodus limfa lah, tapi nodus limfa tu sendiri berfungsi menghasilkan dan menyimpan limfosit. Lim tadi anti-lim. Limfosit untuk hasilkan antibody. Jadi rupa-rupanya di sini banyak. Dia banyak ni tempat kilang menghasilkan limfosit untuk hasilkan antibody. Sebab tu kalau awak ada berlaku jangkitan bakteria ke apa ke dalam badan awak, kawasan yang ada nodus limfa ni dia akan bengkak. Kawasan yang ada nodus limfa dia akan bekak. Apa cikgu dia bengkak? Sebab dia aktif. Apa dia aktif cikgu? Sebab dia tengah aktif menghasilkan limfosit banyak-banyak sebab dia nak bagi antibody kepada awak. Sebab tu kalau awak nak demam, tonsil dalam mulut awak tu, tonsil ni kalau awak ngangor mulut tu, yang gitu tu. Tonsil awak bekak. Sebab tu kalau awak sakit tekak ke apa, doktor kata, okey buka mulut, saya nak tengok. Dia pun suluh dalam mulut. Sebab dia nak tengok tonsil ni. So kalau tonsil bengkak, maknanya tonsil tu tengah aktif. Aktif ke apa cikgu? Aktif menghasilkan limfosit sebab dia nak hasilkan antibody untuk lawan jangkitan penyakit. Mungkin masa tu masuk virus influenza ke gapo ke. So sebab tu kalau kita sakit ke gapo, kita sakit tekak, okay? Mula-mula kalau sesama ke apa kita sakit tekak. Maknanya tonsil awak tengah bengkak untuk menghasilkan banyak limfosit. Limfosit sebab nak hasilkan banyak antibody. So jawapan dia, apakah yang terjadi kepada badan manusia sekiranya N, nodus limfa tu gagal berfungsi?
So jawapan dia B lah, dia nak mempertahankan badan daripada jangkitan tu jadi kurang lah sebab antibody berkurangan. Okay, awak kena tahulah nodus limfa banyak bawah ketiak, di tongsil awak, dekat tu. Okay, jadi sebab tu kalau awak sakit ke apa, bawah ketiak awak tu biasanya bengkak lah. Okay, soalan 15. Maisara. Antara keadaan berikut yang manakah akan menyebabkan seseorang itu memperoleh keimunan pasif buatan? Keimunan pasif buatan ni bersifat sementara dan diperoleh daripada sumber luar badan. Melalui suntikan serum kerana hasil daripada antigen luar yang telah disuntik. Serum ini juga memberi perlindungan segera tetapi untuk jangka masa yang pendek. Jawapan dia A. Okey, so kena ingat keimunan pasif buatan. Awak kena fahamkan perkataan pasif, awak kena fahamkan buatan. Pasif ni sebab bukan diri kita yang menghasilkan antibody tu. Okay, kena faham buat pasif ni sebab kita perlu bantuan daripada luar. Kita tak boleh nak buat sendiri. Kalau kita buat sendiri, dia panggil aktif. Tapi sebab kita pasif, kita kena terima sumber dari luar. Kita kena terima sumber daripada luar, maka kita panggil pasif. Dan bila kita ambil daripada luar yang dibuat, maka kita panggil keimunan pasif buatan. Kena buat lah. Iaitu suntikan anti serum atau serum. Hati-hati suntikan anti serum atau serum. Jadi dalam suntikan anti serum ni dia bukan ada ubat dia bukan ubat. Dalam anti serum tu dia ada antibody spesifik. Antibody tu dia ambil mana cikgu? Dia ambil daripada orang atau haiwan, atau haiwan yang sudah sembuh penyakit tu. Dia ambil daripada orang atau haiwan yang sudah sembuh penyakit itu. Sebab bila awak dah sembuh penyakit itu, mesti awak akan ada antibody lebih-lebih gitu. Jadi doktor akan ambil lah darah orang yang sudah sembuh daripada penyakit itu. Okey, cikgu tertarik dengan tajuk ni sebab tahun lepas ada seorang pelajar, dia ni dapat A tolak SPM pun dia. Dia tanya cikgu buat apa untuk COVID? Okey, untuk COVID ni, coronavirus ni, untuk COVID, apa kenapa dia tak ambil anti serum darah orang yang sudah sembuh untuk bantu orang yang ada COVID. Okey, jadi baguslah pertanyaan dia tu. Okey, jadi kenapa dia tak ambil darah orang yang sudah sembuh? Kerana cukup ke? Nak ambil berapa banyak? Tu jawapan dianya, cukup ke? Sedangkan pesakit yang kena COVID ramai. Yang kedua, kena ambil yang darah yang mesti sesuai pula. Bukan senang-senang. Kalau melibatkan darah, dia kena tengok kita nak bagi korang tu, kena tengok darah yang sesuai pula. Okey, jadi lagi pun tak mencukupi dah. Okay, jadi sebab itulah dia tak gunakan anti serum. Sebab tak mencukupi lah. Okay, jadi anti serum tapi benda ni dibuat kajian. Okay, masih dibuat kajian. Maknanya baru ni ada orang yang dia memang ambil anti serum itu dia simpan untuk buat kajian. Ada dah. Okay, jadi suntikan anti serum ni dia hanya beri perlindungan segera. Maknanya bila suntik je sembuh selalu. Okay, dia hanya beri perlindungan segera sahaja. Sebab apa cikgu? Sebab kita suntik ke awak ni darah orang ni, darah binatang yang sudah sembuh. Jadi dia hanya bertahan untuk 2, 3, 4 hari sahaja. Dia tak boleh duduk lama dalam badan kita sebab dia dianggap sebagai benda asing. Sebab tu kalau tengok graf dia, katakan contoh, awak kena gigit ular. Awak kena gigit ular, awak kena pergi hospital, doktor akan suntik anti serum. Dia pun lawai. Habis. Duduk seminggu lagi, kena pula dah ular. Kena pergi pula hospital. Suntik anti serum. Lawan, habis. Dia tak boleh simpan lama dalam badan kita sebab dia dianggap sebagai benda asing. Bukan darah kita tu, darah orang lain yang masuk tu. Dan dalam darah tu sudah ada antibody spesifik untuk lawan antigen itu. So contoh-contoh anti serum yang memang ada di hospital ialah anti tetanus. Anti tetanus ni untuk yang terkena paku berkarat, duri berkarat, kena pergi cocok. Okey. Yang kedua, kena bisa ular. Awak kena tengok ular jenis mana
yang gigit awak. Sebab awak kena gigit kat doktor tu akan kena pasti anti-serum mana. Ataupun awak kena gigitan labah-labah beracun, kala jengking, lipan, kena pergi hospital. Lepas tu awak kena gigitan anjing gila, rabies. Memang kena pergi hospital. Okay, dia akan bagi anti-serum. So antara berikut yang manakah yang menyebabkan seseorang itu memperoleh keimunan pasif buatan? Pasif buatan sebab kita terima daripada luar, kita panggil suntikan serum atau anti-serum. Okay, soalan 16. Alia, kita habis pukul apa Alia? 2.40 cikgu. Okay. Okay, seterusnya soalan 16. 2.40, cikgu berhentilah 2.30. Okay. Siapa? Soalan 16. Ainin Sofia. Seorang pekerja pembinaan terpijak sebatang paku besi yang berkarat di tapak pembinaan. Apakah suntikan yang harus diberikan kepada pekerja tersebut? Jawapan dia B. Serum anti-tetanus. Serum anti-tetanus ni sejenis anti-serum iaitu keimunan pasif buatan. Serum anti-tetanus ni serum untuk mendapatkan keimunan terhadap penyakit tetanus. Penyakit tetanus ni ialah penyakit kancing gigi. Penyakit kancing gigi ni boleh berjangkit melalui luka. Jadi kalau bagi serum anti-tetanus ni, dia boleh bagi perlindungan segera tapi untuk jangka masa yang pendek. Okay, sebab biasanya dekat bahan-bahan yang berkarat ni dia ada spora Clostridium tetani. Okay, dia ada spora Clostridium tetani. Jadi kalau awak terkena karat benda-benda ni lah, paku berkarat ke apa semua ke, dia kena pergi cocok sebab dia boleh mengeram ni, spora ni boleh mengeram 3 hingga 21 hari dan boleh kancing gigi. Kancing gigi ni maknanya bila awak nyetok gini ni, awak nyetok ni macam ni, awak boleh terputus ni. Awak kancing gigi awak ni sebab sakit sangat tu, dia boleh terputus lidah. Jadi jangan main-main. Jadi untuk kancing gigi, dia akan suntik serum anti-tetanus atau anti-serum. Okey, jawapan dia B. Okey, seterusnya soalan 17, Zatil. Keadaan manakah seseorang memerlukan suntikan vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit? Pertama, untuk menghalang penyakit anjing gila. Kedua, untuk merawat seseorang yang dipatuk oleh ular. Ketiga, untuk menentang hepatitis A dan hepatitis B. Keempat, untuk mengelakkan penyakit TB dan poliomyelitis. Jawapan saya B, 2 dan 3. Sebab suntikan vaksin ni adalah keimunan aktif buatan. Jadi keimunan aktif buatan ni adalah imunisasi untuk perlindungan diri daripada jangkitan penyakit yang mudah berjangkit. Vaksin ialah ampaian yang mengandungi patogen yang lemah, mati atau tidak relevan. Jadi vaksin tidak relevan ke tidak apa? Tidak virulen. Jadi vaksin ni akan tidak viral pula. Jadi vaksin ni akan merangsang sel-sel limfosit untuk menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap antigen pada patogen yang disuntik ke dalam badan. Okey, so kalau tadi cikgu dah cakap kan penyakit anjing gila anti-serum, kena gigit ular anti-serum. Okey, jadi apakah vaksin? Vaksin yang 2-3 hari ni kira cocok lah ke awak pun kena cocok juga. Okey, so vaksin ni ialah sebenarnya jenis keimunan aktif buak. Apa kena buak? Sebab suntik daripada luar, kena buak ke? Okey, kena ambil bahan daripada luar ke? Aktif kenapa? Okey, kita tengok Fungsi vaksin ialah untuk melindungi diri daripada dijangkiti penyakit yang sangat berjangkit. Seseorang individu boleh diimunkan, maknanya seseorang itu akan jadi kebal terhadap penyakit tersebut. Cikgu harap dengan penjelasan cikgu ni jangan pula awak ni ada antara student cikgu jadi anti vaksin. Kalau siapa-siapa jadi anti vaksin jaga. Cikgu pulah perut dia. Okey, proses awak mendapatkan vaksin, cocok-cocok tu orang panggil imunisasi. Okey, proses cocok tu orang panggil imunisasi.
Imunisasi ni adalah proses merangsang keimunan terhadap penyakit tertentu melalui suntikan vaksin. Jadi awak jangan tukar dengan antiserum. Antiserum keimunan pasif, buatan pasif sebab kita terima je antibody. Kalau keimunan suntik vaksin, keimunan aktif buatan. Orang cocok gapo ke awak? Orang bukan cocok obat. Orang cocok vaksin. Orang cocok vaksin tu sebenarnya virus. Sebab tu bila awak cocok vaksin, awak janganlah pergi berjalan-jalan. Katakan contoh hari ni awak suntik Sinovac. Awak suntik vaksin Sinovac hari ni. Esok gede gak dah awak kata tak apa aku kebal dah. Awak tak kebal. Awak kena sekurang-kurangnya 14 hari awak kena kuarantin di rumah. Jangan keluar pergi mana-mana. Sebab masa tu awak tengah lemah. Orang suntik virus ke awak? Orang suntik virus ke awak? Dia bukan suntik obat. Kalau Sinovac dia kena 14 hari duduk rumah jangan keluar. Sebab masa tu awak lemah. Dalam masa awak lemah 14 hari tu sebab tu awak baca ke ada setengah orang 2 dos pun kena lagi. Kena lagi COVID. Sebab maybe dalam masa dia kuarantin tu dia berjalan-jalan dia terkena jangkitan masa tu. Faham dia? Dia bukan suntik obat dia suntik virus iaitu ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Memanglah dia suntik virus tapi dia suntik virus yang lemah, yang mati, yang tidak sehat. Virus tu memang jenis nak mampu dah. Okey, cikgu apa dia suntik virus? Okey, virus tu sebenarnya sebab dia nak ajar-ajar. Dia nak rangsang sel limfosit untuk kenal. Dia suntik tu supaya limfosit badan kita kenal. Oh, masuk dah virus ni. Jadi limfosit kita akan menghasilkan antibody bagi menentang patogen. Sebab tu kalau cocok Sinovac dia kena 14 hari baru tubik. 14 hari baru keluar antibody banyak. Jadi sebab tu dia suruh kuarantin 14 hari tu. Jelas Okey, lepas tu pula tak boleh suntik sekali. Kena suntik 2 kali. Contoh macam Pfizer nak suntik 3 kali ke? Sebab apa? Sebab mungkin suntik kali pertama sikit baru antibody naik. Gi cocok pula Sinovac kali kedua baru sikit. Okey, lepas cocok kali kedua naik bercung dah. Naik banyak dah. Melepasi aras keimunan. Maka awak sudah kebal. Sebab tu dalam kajian Pfizer nak cocok 3 kali ke? Sebab apa? Sebab dia kata rupanya cocok kali pertama sikit baru. Cocok kali kedua sikit baru. Kena cocok kali 3 barulah dia melepasi aras keimunan. Jadi sebab tu kalau vaksin ni dia punya beberapa kali. Orang panggil suntikan booster. Dia panggil suntikan booster untuk banyak antibody tu. Okay, jelas Jadi siapa-siapa dalam masa terdekat ni kalau dipanggil untuk cocok, awak kena baca sikit. Kalau Sinovac berapa hari kena kuarantin. Kalau Pfizer kena berapa hari. Kalau AstraZeneca, aku silap dengan AstraZeneca dah ni. Berapa hari kena kuarantin. Dia tak boleh keluar berjalan-jalan sebab masa tu badan awak tengah lemah. Okey? Okey, kemudian kita baca lagi. Suntikan vaksin yang pertama biasanya menyebabkan penghasilan aras antibody yang rendah dan tidak mencukupi. Sebab itulah dia cocok lagi dos penggalak. Booster cikgu kata tadi. Okey, dos penggalak perlu diberi untuk meningkatkan semula penghasilan antibody ke satu aras keimunan yang dapat melindungi seseorang daripada penyakit tersebut. Jadi maknanya kalau awak dah banyak dah ni, antibody, kena COVID pun awak dah selamat dah lah. Sebab awak sudah kebal. Okey, jelas Okey, sebelum cikgu berhentilah. So kita berhenti di nombor 17. Jadi next class kita akan sambung soalan 18. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Cikgu buka peluang untuk tanya apa-apa yang awak nak tanya setakat soalan 1 hingga 17. Senyap belakang. Apa tu? Tak ada? Tak ada cikgu. Belakang? Ya. Kalau ada nak tanya tentang vaksin ke apa?
Tak ada nak tanya Jelas belaka? Okey, so kalau jelas, insya-Allah kita sambung minggu hadapan dengan soalan 18. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bunyilah sawana jemaah. Cikgu, saya masuk tadi di soalan nombor 3. Soalan nombor 3 siapa? Tak, Fai masuk tadi. Fai masuk. Okey. Fai masuk lewat sikit. Beres. Fai dapat dah ke tak? Hari ni baru delivery. InsyaAllah betul ni dapat dah tu. Ambil kedai mana? Kedai tu mana? Shopee. 3 hari lah. 3 hari juga. Yalah, Shopee. Bak apa tak cari hak? Dia ada area Kelantan ke Kota Baru ke? Tahu malah nak tubik telur ni. Bahaya. Bukan maksud cikgu Shopee tu kedai di Kota Baru tak ada ke? Tahu tak jumpa. Ya, okey. Okey. Assalamualaikum cikgu. Okey.